Okay. Dalam tema 1 berkaitan dengan masyarakat, ada lagi satu perkara penting yang pelajar perlu kuasai. Biasanya terdapat beberapa tokoh yang perlu kita beri perhatian. Sudah pasti yang tokoh yang pertama adalah junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan yang ketiga, Sultan Salahuddin. Jadi ketiga-tiga ini kita kaitkan dengan ciri-ciri kepimpinan, ketokohan Rasulullah dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berkaitan dengan ciri-ciri kepimpinan tokoh-tokoh ini. Satu. Kedua, dari segi kepimpinan Rasulullah, kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, kepimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari segi sebagai perancang ataupun pemimpin ketenteraan. Itu bahagian yang pertama yang biasa akan ditanya berkaitan dengan tiga tokoh ini. Bahagian yang kedua berkaitan dengan tokoh adalah dari segi pembaruan, aspek-aspek pembaruan yang dibuat oleh tokoh ini berkaitan dengan pembinaan ataupun perkembangan ataupun pembangunan sistem pemerintahan Islam pada waktu itu. Khususnya zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman Umar bin Al-Khattab dan juga zaman Harun Al-Rashid. Ini kita kaitkan dengan pembaruan, perkembangan, pembaruan yang dibuat oleh ketiga-tiga tokoh ini, seperti mana asas sistem pemerintahan yang telah dibina oleh Rasulullah. Ini bagaimana tokoh-tokoh selepas khalifah, selepas Rasulullah ini, itu yang dipanggil khalifah ini, membuat perubahan ataupun pembaruan dari segi aspek-aspek sistem pemerintahan yang diasaskan oleh Rasulullah. Itu perkara yang perlu pelajar lihat. Pertama, tiga tokoh yang kita kaitkan dengan pembaruan ini, itu Umar bin Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan juga Harun Al-Rashid. Dan satu lagi adalah tokoh yang boleh kita kaitkan dengan dasar pemerintahan. Bagaimana tokoh ini memantapkan lagi dasar pemerintahan pada waktu itu. Dua tokoh yang kita kaitkan dengan dasar-dasar pemerintahan ini, iaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Akbar dan juga Auzraq di India. Kerajaan Islam di India. Akbar dan juga Auzraq. Dan satu lagi lah zaman Khalifah Abu Bakar. Jadi ada lebih kurang 9 tokoh yang perlu pelajar kuasai. Ke dalam tema 2 juga satu lagi aspek penting adalah tokoh. Mula dengan tokoh pendidikan ataupun tokoh ilmuwan. Ada 4 tokoh yang pelajar perlu kuasai. Pertama, Ibn Sina sebagai tokoh perubatan. Sumbangan Ibn Sina sebagai dalam bidang perubatan misalnya. Kedua, Ibn Khaldun dari segi aspek pemikiran dan juga idea-idea yang dibawa oleh Ibn Khaldun. Dan satu lagi adalah, yang ketiga adalah Imam Al-Ghazali dari segi falsafah ilmu pada waktu itu. Dan satu lagi adalah Al-Khawarizmi berkaitan dengan sumbangan dalam bidang matematik dan juga astronomi. Jadi 4 tokoh ini penting dan dari segi ilmuwan, sebagai tokoh ilmuwan yang perlu kita fahami. Bahagian yang akhir dalam sejarah Islam adalah tema 3 berkaitan dengan nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Jadi ada 2 perkara para pelajar. Dalam tema ini biasanya soalan nombor 5 dan soalan nombor 6 berkaitan dengan pertama, nasionalisme, dan yang kedua adalah pembentukan negara bangsa. Jadi 2 perkara ini yang perlu kita beri perhatian. Pertama, dari segi perluasan kuasa barat. Bagaimana kuasa barat meluaskan kuasanya ke atas wilayah Islam, khususnya wilayah-wilayah Turki Uthmaniyah. Jadi perkara ini berlaku pada masa kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu di penghujungnya. Pada masa kerajaan Islam Uthmaniyah ataupun Turki Uthmaniyah itu kuat, sudah pasti barat tidak dapat meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah Islam. Tapi berlaku apabila berlakunya kemusyawaratan ataupun di penghujung kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu. Itu yang pertama. Kedua, kita nak lihat reaksi. Bila kuasa barat masuk ke dalam wilayah-wilayah Islam, apakah reaksi penduduk tempatan terhadap perluasan kuasa barat itu? Yang pertama tadi, dari segi perluasan kuasa barat, kita kena fahami faktor-faktor yang membawa kepada perluasan kuasa barat ke atas kerajaan Khalifah Uthmaniyah. Ini pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Kemudian yang kedua, bila barat masuk, maka akan berlaku reaksi masyarakat tempatan dengan perubahan yang dibawa oleh barat melalui sistem pentadbiran barat pada waktu itu. Misalnya di Mesir dan Algeria pada abad ke-19 dan juga abad ke-20.
Dan satu lagi adalah gerakan nasionalisme. Selepas berlakunya perluasan kuasa, maka berlakunya reaksi, dan ini membawa kepada gerakan nasionalisme. Jadi kita kena fahami faktor-faktor gerakan nasionalisme ataupun kebangkitan gerakan nasionalisme, sama ada di Mesir ataupun di Syria. Dan bahagian yang seterusnya adalah ini yang dikatakan sebagai pembentukan negara bangsa, mula dengan konflik antarabangsa, itu Perang Dunia Pertama. Apakah kesan Perang Dunia Pertama kepada Kerajaan Uthmaniyah pada abad ke-20, dan bagaimana penglibatan Kerajaan Uthmaniyah itu dalam Perang Dunia Pertama telah memberi kesan kepada Kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu. Dan akhir sekali adalah pembentukan negara bangsa Turki dan Mesir pada abad ke-20. Ini adalah perkara penting dalam tema 3 yang pelajar perlu kuasai untuk memberi fokus dalam menghadapi peperiksaan. Pelajar, inilah keseluruhan dalam tema 3. Kalau kita lihat dalam carta ataupun peta minda yang saya berikan ini, ada banyak perkara yang kita boleh kaitkan. Pertama, perluasan kuasa barat. Bila barat meluaskan kuasanya ke atas Kerajaan Uthmaniyah, dari segi gerakan intelektual, konflik antara utara dan Eropah, kuasa autonomi, dan juga apa yang kita fahami dari segi gerakan intelektual itu membawa kepada gerakan Uthmani muda, Turki muda, dan juga perang Balkan apabila berlakunya konflik utara di Eropah, perang Balkan. Semua itu mempengaruhi apa dikatakan sebagai perluasan kuasa barat ke atas Kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu. Jadi perluasan kuasa barat ke atas Kerajaan Uthmaniyah telah memberi masalah, terutamanya di permasalahan timur, dari segi perancangan barat, seperti perang Crimea dan sebagainya. Jadi Kerajaan Uthmaniyah telah membuat perubahan. Mereka cuba memodernkan negara mereka supaya dapat menandingi barat, dengan harapan barat tidak akan campur tangan dalam wilayah Uthmaniyah apabila mereka membaratkan negara mereka. Itu yang dikatakan sebagai tanzimat. Tanzimat seperti hati Al-Sharif, Gulhani, hati Humayun dan sebagainya. Jadi usaha untuk membaratkan itu diharap dapat membuat perubahan, reformasi kepada sistem pentadbiran Kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu supaya setanding dengan barat, dan barat tidak lagi akan menggugat wilayah-wilayah Uthmaniyah. Itu perkara yang pertama pelajar kena fahami. Ada banyak perkara yang berkaitan dengan perluasan kuasa barat. Di bahagian yang pertama yang perlu dijelaskan. Kemudian barulah bila barat meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah, maka timbullah reaksi, tindak balas masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa barat, khususnya di dua negara, di Algiers dan juga di Mesir, abad ke-19 dan abad ke-20. Bagaimana penjajahan Perancis dan juga berlakunya penentangan terhadap gerakan kemerdekaan di Algiers pada waktu itu, dan juga di Mesir melalui gerakan Ikhwan Al-Muslimin dan sebagainya. Itu perkara kedua. Dan selepas ini, apabila berlakunya reaksi ataupun tidak balas terhadap perluasan kuasa barat tadi, maka wujudlah beberapa gerakan nasionalisme, khususnya di Mesir dan juga Syria, yang membawa kepada kebangkitan gerakan nasionalisme. Faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan gerakan nasionalisme seperti peranan pendidikan, peranan bahasa dan kesusastraan, peranan kewartawanan dan media massa, dan juga peranan golongan intelektual. Itu adalah faktor-faktor kebangkitan gerakan nasionalisme. Dan satu lagi perkara yang berkaitan dengan Kerajaan Uthmaniyah adalah penglibatan Kerajaan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Dan ini membawa kepada akibat daripada kemelut ataupun konflik yang berlaku di Eropah, yang melibatkan Kerajaan Uthmaniyah terlibat, dan Kerajaan Uthmaniyah berada dalam gabungan yang kalah. Ini telah memberi kesan kepada wilayah Uthmaniyah. Selepas perjanjian Menteri Perjanjian Versailles, maka banyak munculnya negara-negara baru yang sebelum di bawah kekuasaan Kerajaan Uthmaniyah telah jatuh ke tangan kuasa barat. Dan selepas itu baru berlaku apa dikatakan sebagai pembentukan negara bangsa. Dua tempat saja, di Kerajaan Turki menjadi negara bangsa Turki, dan juga satu lagi Kerajaan
negara bangsa Mesir. Jadi bagaimana kita nak memahami dari segi konsep negara bangsa di Mesir dan juga di Turki itu satu, kemudian pembentukan negara bangsa di dalam dunia Islam. Ini kajian-kajian Islam pada waktu itu. Dan sekali kita nak lihat pemerintahan kerajaan Uthmaniyah, apa yang berlaku pada kerajaan Uthmaniyah selepas terbentuknya negara bangsa yang baru dipanggil kerajaan Turki. Ini dan juga negara bangsa Mesir. Ini perkara penting secara keseluruhannya yang boleh kita fahami dari segi tema 3. Bermula dengan perluasan kawasan barat membawa kepada reaksi terhadap perluasan kawasan barat. Daripada reaksi itu munculnya gerakan ataupun kebangkitan gerakan nasionalisme dan berlaku Perang Dunia Pertama yang melibatkan Turki dan akhirnya terbentuknya negara bangsa terutamanya di Turki dan juga Mesir. Jadi setiap bahagian itu ada 2 contoh negara yang perlu kita kaji.